Dan insya-Allah untuk pagi ini kita sentuh berkenaan dengan perkara yang berkaitan dengan adab-adab berhari raya lah. Kita tinggal apa hari yang ini. Baik, pertama sekali kalau kita lihat raya di dalam bahasa Arab diambil daripada lafaz perkataan al-Aid. Al-Aid berasalnya daripada perkataan ada ya'idu, ya, yang memberi maksud iaitu sesuatu perkara yang berulang-ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu qawlana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim, amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran kepada Allah Ta'ala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada pagi ini kita masih lagi diberikan peluang dan keizinan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk dapat bersama-sama kita berada dalam pengajian kuliah duha kita pada pagi ini. Dan insya-Allah untuk pagi ini kita sentuh berkenaan dengan perkara yang berkaitan dengan adab-adab berhari raya lah. Kita tinggal apa hari yang ini. Baik, pertama sekali kalau kita lihat raya di dalam bahasa Arab diambil daripada lafaz perkataan al-Aid. Al-Aid berasalnya daripada perkataan ada ya'idu, ya, yang memberi maksud iaitu sesuatu perkara yang berulang-ulang, ya. Sebab tu Aid ni maknanya benda yang berulang-ulang kali. Sebab setiap tahun kita akan menyambut hari raya, maka dia menjadi satu benda yang berulang-ulang sepanjang tahun. Ada yang mengatakan makna perkataan Aid itu memberi kepada maksud kembali, ya, kembali. Jadi pertama maknanya sesuatu yang berulang-ulangan. Apa maksud Aidul Fitr? Maknanya kita kena sentiasa berulang-ulang menjadikan diri kita kembali kepada fitrah, ya, sentiasa menjadikan diri kita ini berada dan kembali di atas fitrah. Yang kedua, Aid itu sendiri maknanya adalah kembali kepada asal. Bila kita sebut fitrah, maknanya Allah Ta'ala menyuruh kita kembali kepada asal fitrah kita yang sebenar. Bila kita sebut tentang fitrah, apakah yang dimaksudkan dengan fitrah? Kalau kita tengok dalam Quran, fitrah ini Allah Ta'ala ada ulang di beberapa tempat dalam Quran. Pertama, fitrah memberi kepada maksud pencipta, ya, penciptaan. Ya, jadi bila Allah suruh kita kembali kepada fitrah, maksud fitrah dekat situ adalah Allah Ta'ala menyuruh kita kembali kepada siapakah pencipta kita. Itu dalam Quran Allah sebut fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Dialah yang telah menciptakan manusia daripada sekalian yang lain. Maknanya bila kita sebut hari raya Aidil Fitri ini, Allah menyuruh kita ingat kembali nikmat penciptaan yang Allah beri kepada kita. Seolah-olah orang yang sambut hari raya ni, dia kena ingat balik masa dia keluar daripada perut mak dia dulu. Ya, kita keluar daripada perut ibu kita, memang kita tak ingatlah sebab masa itu pun kita kecil lagi kan. Kan ada siapa ada memori ingat masa lahir-lahir keluar pukul berapa, tak adalah kan, ya. Jadi maknanya kita kembali untuk mensyukuri nikmat Allah menciptakan kita.
Apa tujuan Allah menciptakan kita? Allah Ta'ala sebut, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, iaitu tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia melainkan adalah untuk menyembahnya. So bila kita balik kepada hari raya ni, sebenarnya tujuan dia kita nak mensyukuri nikmat Allah menciptakan kita supaya kita menjadi hamba yang benar-benar taat kepada Allah, hamba yang benar-benar beribadah kepada Allah. Tapi pelik orang ni, bila masuk hari raya dia bukan jadi hamba untuk beribadah, hamba untuk bersukaria semata-mata. Bukanlah salah bersuka tu, adalah kebenaran yang dibenarkan oleh agama, tetapi tidaklah secara keseluruhannya, ya. Ada batas-batasannya. Baik. Yang kedua, fitrah itu kalau kita tengok juga di dalam Al-Quran memberi kepada maksud, iaitu adalah kembali kepada agama. Bila Allah sebut la tabdila li fatrillah, janganlah kamu mengubah fitrah Allah. Maksud fitrah itu adalah beragama. Jadi bila kita sebut kembali Aidil Fitri, kembali kepada fitrah, maknanya kembali kepada agama. Ya, maknanya ia adalah hari keagamaan. Ya, hari kita menzahirkan agama Islam itu kepada orang ramai. Ya, sebab tu kita disunatkan keluar beramai-ramai, solat sunat hari raya, bertakbir, ya, secara beramai-ramai. Dalam perjalanan itu kita disuruh bertakbir dan sebagainya. Tujuan dia adalah untuk menzahirkan agama Islam, ya, nak kembali kepada agama Islam yang sebenarnya. Baik. Kemudian yang ketiganya, fitrah itu juga memberi kepada maksud kesucian. Ya, kesucian. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah dekat situ maknanya suci, bersih. Ya, jadi bila kita sebut Hari Raya Aidil Fitri, maknanya kita kembali menjadi suci dan bersih. Kenapa kita menjadi bersih? Disebabkan kerana Ramadan. Dan dalam hadis Nabi sebut, siapa yang berpuasa Ramadan, sebulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala di sisi Allah, Allah akan ampunkan semua dosanya. Seolah-olah bila habis saja berakhir Ramadan, dia adalah seumpama kain yang bersih, kain yang suci. Jadi sebab tu Allah suruh kita bergembira kerana kejayaan kita mendapat pengampunan Allah. Kejayaan kita mendapat perlepasan neraka. Kejayaan kita kerana mendapatkan rahmat daripada Allah dan juga untuk mendapatkan janji daripada nikmat-nikmat syurga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu tujuan untuk kita menzahirkan hari raya. Sebab itu dalam satu riwayat menyebutkan bila menjelang hari raya ada kumpulan para malaikat yang dihantarkan oleh Allah Taala, yang mana mereka membentangkan dengan satu jalan dengan penuh penghormatan kepada hamba-hamba Allah yang diterima amalannya sebulan Ramadan, lalu malaikat mengucapkan tahniah kepada dia. Malaikat ucapkan tahniah kepada dia, doakan kepada dia. Cuma bezanya kita tak dengar lah. Kalau kita dengar, kita pula lari pula nanti. Ya, malaikat tu mendoakan, ya, tahniah, amalan kamu diterima, amalan kamu diganjari, amalan kamu disyukuri dan sebagainya, ya. Lalu kemudiannya mereka diangkat amalan-amalan mereka tu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada ke tanda-tanda puasa itu? Tanda-tanda puasa itu. Okey. Tanda amalan diterima ni, kalau puasa tu secara khusus tu tak adalah ulama bincang, Yang ada ulama bincang tanda-tanda umum. Tanda-tanda khusus tu tak adalah. Ya. Itu rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tanda umum ni ada. Antaranya yang ulama sebut tanda-tanda amalan kita dalam bulan Ramadan ni diterima adalah Allah Subhanahu Wa Taala
menjadikan kita dipanggil wisalul a'mal. Kita akan menyambung amalan. Contoh, lepas habis kita selesai puasa Ramadan, kita nak bermulakan puasa 6 Syawal tu jadi mudah. Dia tak jadi sulit. Dia tak jadi payah. Ya. Kalau kita rasa macam berat je kan, tunggulah ujung garang lah. Ya. Kita rasa berat, bukanlah salah kita nak puasa lewat tu, tidak salah, tapi kita mudah nak menjayakan 6 hari tu. Tak kira lah puasa awal ke, puasa tengah ke, puasa ujung ke, tapi kita berjaya berpuasa selama 6 hari Syawal itu dalam keadaan yang mudah. Kita tak rasa dia berat, kita tak rasa dia beban, ya. Itu salah satulah, maknanya Allah jadikan daripada satu kebaikan disusuli dengan satu kebaikan lagi. Itu tanda penerimaan amalan. Contoh, lepas habis Ramadan ni pun kita nak ke masjid pun macam biasa. Kita punya amalan tu regular berjalan macam biasa. Dia tidaklah lepas habis bulan puasa tu hening jadi masjid, ya. Jadi macam Lailatul Qadar siang hari pula, ya, hening je masjid ni, tak kelihatan orang kan. Dia tidak begitu. Kemudian yang keduanya disebutkan adalah dia merasakan kebimbangan, amalannya tidak diterima. Sebab tu para ulama mengatakan lepas habis Ramadan, para salafus salih mereka akan berdoa selama 3 bulan supaya Allah menerima amalan mereka dalam bulan puasa. Semua amalan mereka lah yang mereka buat dalam bulan Ramadan, mereka akan berdoa pada bulan 3 bulan selepas daripada berlalunya bulan Ramadan. Kerana mereka bimbang amalan mereka tak diterima. Tapi kalau orang tu dah habis bulan puasa, dia rasa overconfident, lupakan terus dah amalan dalam bulan puasa tu, lupakan terus. Ini isyarat yang tidak baik. Ya, sebaliknya, orang yang Allah terima amalan dia, dia akan ingat amalan dia tu dan dia akan rasa bimbang dan dia akan rasa khawatir kalau amalan tu masih belum diterima. Baik. Kemudian yang ketiga, yang disebutkan juga oleh para ulama kalau tanda amalan dia dalam bulan Ramadan tu diterima adalah disebutkan dia sambung amalan menjadi istiqamah, kemudian dia rasa sedikit amalan, istisgharu bil amal. Maknanya dia tak rasa amalan dia itu mencukupi. Maknanya dia akan usahakan lagi amalan-amalan yang seterusnya selepas berlalunya Ramadan. Maknanya amalan dalam Ramadan tu dia tidak rasa sekadar amalan tu saja mencukupi bagi dia, tapi dia nak teruskan beramal dengan amalan-amalan yang lain selepas Ramadan lah, ya. Dia rasa amalan itu sedikit, kemudian dia rasa bimbang amalan dia tak diterima, ya. Kemudian juga disebutkan oleh sebahagian para ulama adalah apabila dia merasa tenang lepas habis bulan Ramadan, masuk bulan Syawal, dan kemudiannya Allah berikan kepadanya ketenangan jiwa dan juga ketenangan di dalam beramal. Maknanya macam mana dia beramal di luar Ramadan, dia dapat rasa seperti dia beramal di dalam Ramadan. Perasaan itulah. Dia puasa, tapi puasa dia tu rasa macam puasa dalam bulan Ramadan, ya. Kalau dia semayang, dia rasa macam dia tunaikan semayang tu dalam bulan Ramadan. Dia rasa macam tu, ya. Ketenangan yang Allah campakkan ataupun kelazatan yang Allah Ta'ala campakkan dalam jiwa dia ketika dia beramal ibadah, ya. Itu sebahagian. Baik. Okey, yang seterusnya, bila kita sebut berkenaan dengan hari raya, saya lebih nak sentuh kepada adab-adab lah, ya. Sebab kita nak tengok juga nilai-nilai adab yang perlu untuk kita pelihara di dalam hari raya Aidilfitri ini dan juga Aidil Adha dan seterusnya lah, ya. Masa Nabi SAW datang ke bumi Madinah, orang Madinah ni mereka telah menyambut 2 hari perayaan, ya. Satu Nairus, satu lagi Maharajan, ya. Mereka dah sambut 2 hari perayaan ni. Perayaan Nairus adalah mereka menyambut hari
orang Madinah dululah ya, kepercayaan mereka. Nairus tu adalah merupakan hari di mana mereka menyambut kejayaan, kemenangan mereka daripada kelaparan. Ya, mereka pernah ditimpa kemarau, jadi tanaman mereka jadi elok balik, mereka sambut dan jadikan hari itu sebagai hari perayaan mereka. So apa mereka buat? Mereka akan menjamu orang makan sepuas-puasnya. Sampailah berlakunya pesta makanan dan berlaku banyaklah pembaziran, ya. Adapun yang kedua dinamakan mahrajan. Mahrajan adalah kerana sambutan perayaan, kerana mereka bebas daripada sakit. Sebab Madinah ni dulu sebelum Nabi SAW datang, penduduk Madinah senang kena penyakit. Lepas tu bila Nabi SAW hijrah ke Madinah, masa Abu Bakar dan Bilal radhiyallahu anhuma sampai kat Madinah pun mereka jatuh sakit. Sampai Nabi berdoa, ya Allah pindahkanlah penyakit yang ada dekat Madinah ni pergi ke perkampungan orang Yahudi yang berada di Juffah. Ya. Baik. Kemudiannya kalau kita tengok banyak penyakit, so bila diorang bebas daripada penyakit, diorang sambut dengan hiburan. Ya, mereka sambut dengan hiburan, ya, bila nak sambut hari mahrajan, ya. So bila Nabi SAW datang, apa Nabi SAW buat? Yang Nabi SAW buat, Nabi tukarkan dua perayaan itu dengan perayaan Aidil Fitri dan juga perayaan Aidil Adha. Aidil Fitri dan juga perayaan Aidil Adha. Okey. Antara Aidil Fitri dengan Aidil Adha mana dulu dalam Islam? Yang mula-mula Nabi sambut dulu adalah Aidil Fitri. Sebab puasa tahun kedua Hijrah. Jadi Aidil Fitri Nabi sambut dulu, lepas tu baru sambut Aidil Adha. Okey, sekarang kita nak tengok adab-adab. Yang pertama sekali, adab dia adalah ada orang. Okey. Baik. Pertama sekali, antara perkara yang orang lalai adalah menghidupkan malam hari raya. Ya, adab yang pertama sekali, bila masuk ke terbenam saja matahari terakhir di bulan Ramadan, masuk saja malam raya, itu adalah merupakan malam yang mustajab doa. Sebab tu kata Imam Syafi'i rahimahullah, ada 5 malam yang aku tidak pernah meninggalkan berdoa sepanjang hidupku. Yang pertama adalah setiap kali malam Jumaat. Yang kedua adalah merupakan pada malam Aidil Fitri dan malam Aidil Adha. Kemudiannya pada malam nisfu Sya'ban. Kemudiannya yang seterusnya adalah pada malam Lailatul Qadar. Ini adalah merupakan malam-malam yang mustajabnya doa. Jadi sepatutnya pada malam raya orang kita ambil peluang untuk berdoa lah. Masa itulah para salafus salih mereka berdoa supaya Allah Ta'ala menerima amalan mereka. Ya, amalan yang mereka buat dalam sepanjang bulan Ramadan. Okey. Itu satu. Nombor 2. Juga disebutkan berkenaan dengan menghidupkan malam hari raya itu dengan qiyamul lail. Menghidupkan malam hari raya dengan qiyamul lail. Kerana ada dalam satu riwayat dikatakan bahawasanya man ahya lailatal aidain faqad ahya qalbahu yauma tumitul qulub. Disebutkan sesiapa yang menghidupkan malam, ya, menghidupkan malam hari raya, tak kiralah Aidil Fitri atau Aidil Adha, maksudnya hidupkannya dengan baca Quran ke, qiyamul lail ke, takbir ke, zikir ke, tak kisahlah, ya. Maka Allah akan menghidupkan hatinya pada hari hati-hati manusia itu mati. Apa maksud hati manusia ini mati? Yakni merujuk kepada hari kiamat. Ya, hari itu Allah Ta'ala akan hidupkan. Ada yang menafsirkan maknanya Allah tak akan biarkan hati dia keras dan mati dalam hayat dia. Ya, itu kelebihan.
Tapi jarang orang buat qiyamul lail ya, malam raya. Adalah orang buat qiyam, tapi qiyam kacau bandang. Qiyam nganyam ketupat kan. Itulah macam-macam. Tak, kita buat ringkas pun tak apa kan. 2 rakaat saja pun jadi, sembahyang witir pun cukup ya. Baik. Kemudian selain pada doa, selain daripada menghidupkan malam dengan qiyam, juga adalah sedekah. Sedekah yang terbaik juga adalah pada malam hari raya ya. Sebab tu pada malam hari raya, sepatutnya lah malam hari raya itulah kita bedak duit raya kan. Tapi orang kita dia kata tak ada lah malam, kita nak lepas malam raya tu bersusun kan, ada drama sikit, ada yang susun lirik ya, ada yang susun seni kata, apa yang nak diucapkan kan. Macam-macam lah kan. Sepatutnya malam tu kita boleh lah bagi duit raya dulu, esok tu kita nak salam ke apa tu boleh buat kemudian ya. Kerana nak menghidupkan suasana malam tu. Sebab ada Aidilfitri ni masalahnya tuntutan dia 1 hari saja. Maknanya hidupkan malam tu je lah kan. Malam raya kedua tu dah tak ada kelebihan lah bulan Syawal ni ya. Melainkan Aidil Adha lain lah, kelebihan dia lama sikit lah ya. Baik. Kemudian memberi sedekah, kerana dalam riwayat ada para sahabat pada malam tu tabi'in mereka kumpul 600 orang miskin, mereka beri makan sebelum keesokan paginya. Sebab esok pagi afdalnya tu untuk bayar zakat fitrah, tapi malam tu untuk memberi pakaian, memberi apa-apa sedekah untuk menggembirakan orang fakir miskin, ataupun kita beri makan pada jiran ke dan sebagainya pun, kepada ahli keluarga dan sebagainya pun boleh juga ya. Baik. Kemudian yang seterusnya adalah memperbanyakkan takbir ya. Sebab Aidilfitri ni dia takbir dia ringkas, tempoh dia tak lama macam Aidil Adha. Sebab tu takbir kita ada 2, satu muqayyad, satu mutlak. Muqayyad dengan mutlak. Kalau takbir muqayyad tu takbir yang diiring selepas salat. Jadi kalau hari raya Aidilfitri kita boleh buat maghrib, lepas tu isyak kan, lepas tu subuh, lepas tu tak boleh buat dah lah. Masa sebelum solat sunat raya, lepas solat sunat raya dah tak boleh takbir, dia tinggal khutbah je. Melainkan Aidil Adha lain lah ya. Jadi dah tak boleh dah. So selain daripada takbir muqayyad, digalakkan buat takbir mutlak. Antara yang orang dulu buat takbir mutlak ni sama ada kita buat takbir ramai-ramai kat masjid kan, hidupkan malam tu lepas isyak, tidaklah turun balik. Ataupun macam orang dulu buat, dia pergi rumah ke rumah lalu mereka bertakbir. Sebenarnya matlamatnya nak ajak orang hidupkan takbir tu je, tak semesti pergi ke rumah ya. Kalau rasa macam beban nak datang rumah sempit gitu pun semua kan, ramai anak beranak, kumpullah kat satu tempat, buat takbir. Takbir nak berapa lama bertakbir, boleh balik ya. Sebenarnya nak menghidupkan malam tu dengan bertakbir, itu matlamat dia ya. Itu dinamakan takbir mutlak. Okey, baik. Itu salah satu daripada perkara yang perlu kita hidupkan pada malam hari raya. Okey. Kemudian digalakkan juga untuk solat berjemaah subuh ya pada pagi raya. Ini juga salah satu yang ditinggalkan. Biasanya kalau subuh tu kita sembahyang kat rumah aje. Ya, sebenarnya bagi lelaki khususnya untuk mereka solat subuh berjemaah ya, solat subuh berjemaah di masjid ya, kerana pada subuh pagi hari raya itulah yang disebutkan, yang dikatakan dalam satu riwayat yang para malaikat turun ya untuk mendoakan kepada orang-orang yang diterima amalannya di dalam bulan Ramadan ya. Jadi sebab tu disunatkan pada subuh pagi hari raya tu untuk ditunaikan solat subuh secara berjemaah di masjid ya. Dan digalakkan kita pergi ke masjid tu dalam keadaan, sambil kita pergi ke masjid dalam keadaan kita bertakbir ya, dalam keadaan kita bertakbir ya.
Kemudian setelah daripada itu, antara benda yang digalakkan adab kita pada hari raya juga adalah untuk kita mandi sunat hari raya. Ya. Kita mandi sunat hari raya, kalau kita bangun subuh tu kita mandi siap-siap. Bagi yang pergi semayang subuh tu kita mandi siap-siap, awal pagi tu lebih afdal. Ni masalahnya, ada setengah orang dia mandi hari raya tu lambat sikit. Tapi kalau kita tengok antara Aidil Adha dan Aidil Fitri ni digalakkan untuk kita lambat sebenarnya semayang. Sunnahnya dilambatkan sedikit. Kalau Aidil Adha diawalkan. Sebab apa diawalkan? Sebab kita ada sembelihan. Tapi kalau Aidil Fitri dilewatkan sedikit. Ya, dilewatkan sedikit. Tapi tak adalah lama sangat kan. Bergantung kepada kesesuaian lah. Tapi tidak kalau awal jangan pukul 8 suku jangan. Paling okey pun dalam pukul 9 ke 8.45 macam tu lah. Ya. Sebab apa disunatkan lambat? Ni orang kita tak apa. Apakah? Pasal apa lambat pula? Pertama, kerana sunnahnya lepas kita dah mandi, disunatkan kita memakaikan pakaian yang elok atau pakaian yang baru. Dia sebenarnya tak semesti baru asalkan pakaian cantik yang elok. Pakaian, kalau ikutkan yang betul-betul ulama kata pakaian yang paling kita suka, yang paling kita suka pakai. Tak semesti pakaian baru, sebab bukan semua orang ada pakaian baru kan. Yang sebenarnya pakaian yang paling kita suka pakai, pakaian itu yang kita pakai, ya. Apa kita pakai? Cuma dalam pakaian ni adab yang kita kena jaga, mestilah pakaian yang menutup aurat dan tidak ada wangian yang boleh mendatangkan fitnah. Bagi orang perempuan lah, wangian yang berlebihan itu dilarang. Sebab ada hadis Nabi melarang wanita yang berlebihan dalam berwangian untuk hadir ke masjid. Nabi tak benarkan mereka hadir. Ya, kalau zaman sahabat dulu kalau datang tu bau semerbak tu, sahabat halau mereka daripada masuk ke masjid. Bolehlah wangi tapi janganlah over sangat, ya. Sampai orang boleh kenal ni bau Cik Kiah, ni bau Cik Mah, ni bau Kak. Orang boleh kenal minyak wangi ni dahsyat tu. Itu dah over lah, ya. Baik. Kemudian yang seterusnya, disunatkan makan terlebih dahulu. Tapi makan tu kalau boleh dengan tamar, bukan kuih raya. Makan tamar dulu, sebab untuk mengikut sunnah Nabi tu, kita ambil tamar, makan dengan akal yang ganjil. Lepas tamar tu kita nak makan kuih raya ke, lepas tu kita nak rasa sikit kan, ketupat sikit, boleh lah. Bukan kata tak boleh, boleh lah. Tapi kita mulai dengan tamar, mulai dengan tamar. Kita ambil dengan keganjil. Kau rasa tak lalu dah sebulan dah makan tamar, makan sebiji lah, sebiji pun keganjil juga, Okey. Lepas tu barulah kita digalakkan yang seterusnya mengeluarkan semua ahli keluarga pergi ke masjid. Ya. Sebab tu hari raya Aidilfitri ni yang menyalahi adat, yang menyalahi syaraknya, orang perempuan dia duduk kat rumah. Kan? Sebab nak panaskan rendang, nak panaskan balik apa ni, nak kukuih balik lah, apalah, nasi impit lah, apalah bersama kuah kacang kan. Jadi diorang ada yang ditugaskan, dia ni tak payah hadir, pasal dia nak kena standby, takut lagi kena serbu kan. Kecuali kalau siapa yang uzur lah kan. Siapa yang uzur tu diberi pengecualian lah. Ni siapa yang tak uzur, semua Nabi galakkan semua keluar. Hatta di zaman Nabi kalau yang uzur tu pun kena keluar, tapi dia duduk di pekarangan lah. Tujuan apa? Nabi nak suruh dia dengar khutbah tu. Lagi satu, Nabi nak tunjuk kepada orang bukan Islam, ini hari raya orang Islam. Tengok betapa hebatnya orang Islam nak sambut hari raya. Mereka pergi beramai-ramai, berpusu-pusu pergi ke masjid. Walaupun dia uzur, dia keluar tu, dia duduk je lah dekat pekarangan masjid, kat parking tu kan, sambil dia dengar khutbah dalam kereta pun tak apa kan. Sekarang balik baru perangai. Jangan risau, cakap kat orang yang datang kamu tunggu, tengah baru nak perangai. Ya.
Kerana nak dapatkan pahala tu, pahala dia walaupun dia tak boleh salat, tapi pahala untuk dia mendapatkan sebahagian daripada pahala solat raya tu melalui dia mendengar khutbah. Jadi digalakkan dia makan terlebih dahulu, kemudian barulah dia keluarkan semua orang untuk pergi ke masjid. Jangan dikecualikan yang kecil, yang besar, yang dewasa ataupun sebagainya lah, kecuali yang uzur, yang sakit lah. Kemudian keluar tu dalam keadaan bertakbir. Ini pun ramai orang tak buat. Sambil kita naik kereta nak pergi ke masjid kan, takbir lah dalam kereta. Bertakbir dalam kereta. Kalau kita jalan kaki pun sambil bertakbir. Itu yang dibuat oleh para sahabat ni. Sambil keluar tu Allahu Akbar, Allah takbir, ramai-ramai bergemuk. Kat masjid pun ada takbir juga. Kenapa? Disebabkan kenapa kita kena lambatkan sikit sembahyang raya tu? Sebab nak bagi ruang takbir tu lama. Tu antara sebab ni. Kalau kita duk kalut nak sembahyang cepat, takbir jadi sekejap ni. Tak feeling. Kan, sebab lepas main raya takbir dah, lain lah Aidil Adha. Lepas tu nak bagi lama sikit orang dapat takbir, meriah sikit dengar. Lepas tu baru sembahyang raya. Baru sembahyang, kemudian baru disusuli dengan khutbah hari raya. Okay? Tentang solat ni, kumpulannya untuk solat. Banyak negara-negara jadikan solat raya di Padang. Kita tu galakkan tu. Okey. Di zaman Nabi SAW memang Nabi tunaikan solat raya di Padang. Tujuan dia kerana Nabi nak bagi orang uzur dapat duduk kat situ. Kalau Nabi buat di masjid, dia orang tak boleh masuk. So Nabi buat kat Padang tu, dia orang pun boleh join dalam tu, duduk tepi-tepi tu kan. So nampak lagi meriah lah. Meriah. Kalau masjid ni kan terhad kan, lagi satu dia terhad kan. Kalau masjid tu besar okey lah, kalau masjid kecil lebih digalak. Baik. Kemudiannya digalakkan supaya kita pergi ikut laluan lain dan balik ikut laluan lain. Jangan pergi laluan lain, balik laluan lain, tak jumpa jalan balik. Itu sunnah. Contoh kalau kita masuk masjid melalui pintu ni, kita keluar melalui pintu yang sama tak apa. Keluar masuk masjid tak apa, sama. Yang maksudnya laluan kita balik daripada masjid ke rumah kita, atau daripada rumah kita nak pergi ke masjid. Itu disunahkan ikut jalan yang lain. Dan kemudiannya sebelum kita sembahyang sunat raya, jangan solat apa-apa kecuali tahiyah. Yang afdalnya duha pun jangan. Yang afdalnya sibukkan dengan takbir raya dulu. Lepas sembahyang raya baru buat duha. Lepas sembahyang raya baru buat duha. Yang tu yang afdal. Ni ada setengah orang dia buat duha lah apa semua, dia tak takbir pun, dia rugilah. Kerana Allah kata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Banyakkan bertakbir dulu. Lepas tu barulah mereka solat. Ustaz, baik. sama Rasulullah SAW masuk masjid dan jalan lain, keluar dari jalan lain sebab nak durasinya tu cukup orang kan, mengucapkan kisah makanya. Tapi kita ni kan naik kereta, malu ke mana-mana cukup memang tak ada nak singgah-singgah nak lupa. Boleh. Dia sebenarnya Nabi pergi jalan lain, balik jalan lain ada banyak sebab. Satu, ulama kata kerana Nabi nak dapatkan pahala banyak langkah. Pergi lain, balik lain, Allah tulis lain-lain. Dan memang afdal pun sunatnya hari raya ni kita pergi jalan kaki. Afdal je lah. Kalau kita tak larat tak apalah, naik kereta. Baik. Yang kedua hikmahnya kerana nak suruh pergi lain, balik jalan lain tu adalah selain daripada nak dapat pahala lebih, tujuan dia adalah kerana untuk menyapa orang, mendoakanlah taqabbalallah itu balik tu kan, jumpa orang. Yang ketiga adalah untuk menyantuni orang-orang fakir miskin.
Dia kalau kita hari ni mungkin kita naik kereta, bolehlah kita sambil bawa kereta nampak orang, kita tegur lah mana orang yang kita kenal lah kan. Nampak dia tu, kita walaupun kita angkat tangan, kita doa kat dia, dia mungkin tak dengar, tapi dapatlah. Itu salah satu daripada je lah ya, tujuannya untuk menghubungkan silaturahim. Dan yang keduanya, Nabi SAW nak suruh orang Islam tu nak nampakkan mereka ni adalah umat yang bersatu padu. Sebab tu Nabi suruh mereka pergi satu jalan yang sama, balik jalan yang berbeza. Nak nampakkan mereka itu, kemeriahan mereka itu salah satu sebab juga lah ya. Baik, lepas tu makan yang kita sekeluar tu makan tu mestilah dengan kadar yang ganjil ya. Okey, yang seterusnya kalau nak ikutkan yang afdalnya lepas kita balik sembahyang raya tu, kalau nak ikutlah yang keutamaan dia adalah kita ziarah keluarga dulu. Sebab tu Nabi pergi jalan lain tu sebab Nabi nak menyapa orang miskin yang pergi ke masjid. Ada yang pendapat kata macam tu. Bila nak balik tu barulah Nabi pergi ke rumah keluarga-keluarga dia, ziarah, singgah baru sampai rumah ya. Tapi sebab kita orang pula datang rumah kita nak tahu rumah orang tak bagi. Tak apa, kami datang rumah awak je. Rumah awak besar, rumah kami kecil. Jadi kita terpaksa lah balik awal. Dah orang dah datang. Tak apalah, asalkan tujuan dia dua jalan berbeza tu. Satu, nak memberikan hak kepada orang fakir miskin. Kedua, nak memberi hak kepada kaum keluarga. Silaturahim ya. Baik. Ada yang mengatakan kerana para malaikat juga turut mengiringi, jadi disebabkan kerana itu nak elakkan daripada nak berikan ruang supaya para malaikat juga dapat mendoakan lah ya. Kemudian sunnah mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum ya. Doa apa-apa doa sajalah ya, kita boleh ucap semoga Allah menerima Ramadan ya, semoga Allah Ta'ala mengampuni dan sebagainya. Jangan sekadar mengucapkan selamat hari raya saja, tak, mesti iring dengan doa taqabbalallahu minna minkum ataupun Allahumma taqabbal minna wa minkum ya, dan sebagainya ya. Kemudian antara adat-adat lain juga adalah diperbolehkan untuk kita berhibur ya, di dalam hari raya ya, bertajamul. Tajamul ni maknanya berhias. Berhias ni selain daripada pakaian yang kita suka, dibolehkan kita berhias, tetapi hiasan yang tidak melanggar syarak sampai tabarruj. Berhias sampai pakai ketat, berhias sampai pakai pakaian yang nipis ya, berhias sampai orang tengok dia pun orang keliru dengan hantu Kak Limah. Itu tak boleh lah. Maknanya kalau dia nak make up pun biar yang nature lah, janganlah terlalu orang seram tengok kan. Eyeshadow warna kelabu, sagi belah pipi pula ada warna purple. Yang itu dah tabarruj yang berlebih-lebihan lah ya, itu dilarang lah ya. Kemudian menampakkan aurat ya, kemudian bersalam-salaman tanpa batasan, pergaulan bebas ya. Ini semua kita kena jagalah adab. Terutamanya bila kita balik raya ni, kadang-kadang inilah masa peluang kita nak didik anak-anak kita. Pertama, ulama ajar untuk kita kenalkan anak kita dengan mahram. Siapa yang dia boleh salam, siapa dia tak boleh salam, siapa dia boleh tutup aurat, siapa dia tidak boleh tunjuk aurat, siapa yang boleh membatalkan puasa, membatalkan wuduk, apa yang tak membatalkan wuduk. Maksudnya masa itulah yang dia nak ajar, nak didik anak dia ya. Yang ni pangkat apa, ini boleh salam ke tak, itu masanya ya. Kemudian dalam masa yang sama juga kena jaga juga dari sudut kadang-kadang masalah bersalaman ni lah yang paling obvious ya. Kadang kita tak salam, kau ni kecil hati kan, macam-macam ya. Sebenarnya benda tu boleh kita tolak dengan cara yang baik lah ya. Contoh paling mudahnya, kita kata kita ada wuduk kan,
Ya. Ataupun misalnya contoh kita tolak kata minta maaf, ya, saya dah balik ke. Kalau dia tak faham juga, mungkin dia belum balik lah. Ya, nak salam kita tu dia belum balik. Walaupun umur dia dah 60, 70 kan, tapi dia masih nak salam juga. Ya. Yang ni pun kita kena jagalah, ya. Selain daripada itu, antara benda yang kita kena ingatkan kepada anak-anak kita adalah jangan musim raya ni banyak cerita best-best keluar kan, keluar kat TV boleh. Jadi banyak jadi trend anak-anak dia suka lepak kat rumah. Sebab apa? Dia nak layan filem movie tu kan. So banyak juga yang pergi melepak kat shopping mall kan. Padahal sepatutnya masa hari raya yang pertama tu kita kena berikan hak kepada orang yang hidup, ulama kata. Ya, hak pada orang yang hidup ni ada 3. Satu, hak orang yang hidup yang kita kena berikan kepada fakir dan miskin. Ya, fakir miskin, anak yatim, ya. Itu hak yang pertama kita kena bagilah. Yang kedua, hak yang kita perlu bagi adalah hak kepada kerabat, mak ayah kita, adik-beradik kita. Yang tu hak yang kita kena bagi juga pada hari raya pertama ni. Dan yang ketiga barulah hak yang kita perlu beri kepada jiran tetangga dan kenalan sahabat. So priority itu mesti kena ada pada orang miskin, kepada kaum kerabat tetangga, dan kemudian pada jiran dan sahabat. Lepas kita dah tunaikan semua hak itu, barulah kita boleh pergi untuk menziarahi kubur. Bukannya ziarah kubur dulu, kemudian kan hak orang hidup. Ini salah. Setengah kan kita lepas sembahyang terus ziarah kubur kan. Tak, sebelum raya kita sembahyang dalam. Kalau sebelum raya kita dah ziarah siap-siap, tak apalah kan. Tapi kalau kita nak ziarah juga ada hari pertama pun tak ada masalah. Tapi kita tunaikan hak orang hidup dulu. Dah selesai kan petang kita pergi kubur, tak apa, boleh. Ya. Tak ada masalah gitu. Cuma keutamaan tu ialah diutamakan kepada orang yang hidup, ya. Kerana orang yang hidup itu lebih perlu untuk diutamakan berbanding orang yang telah meninggal dunia, ya. Baik. Kemudian digalakkan untuk bermaaf-maafan. Ini pun salah satu benda yang dituntutlah, ya, untuk kita bermaaf-maafan pada hari raya ni. Juga salah satu yang dituntut selain daripada berdoa adalah untuk kita bermaaf-maafan sesama kenalan, sesama tetangga dan sesama umat manusia. Ini salah satu daripada perkara yang digalakkan. Okey. Okey, ada soalan ke? Lihat tak punya voice box. Ya. Lepas tu kita digalakkan dengar khutbah. Khutbah tu memanglah dia tidak wajib, dengar khutbah raya ni sunat. Nabi kata siapa nak dengar, siapa tak dengar dia boleh balik. Tapi afdalnya dia dengar. Banyak orang kan khutbah tu dia terus balik kan. Ya. Kerana dia nak dapatkan pahala kesempurnaan solat raya itu. Ya. Okey, wallahu a'lam. Kalau tak ada, sekadar itulah kita untuk pagi ini. Moga-moga memberikan manfaat kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamna bil afiyah. Allahumma afina wa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma taqabbal minna sa'ira a'malana fi syahri Ramadan. Allahumma barik lana fi ma baqiya min syahri Ramadan. Allahumma taqabbal minna salatana wa ruku'ana wa sujudana wa qiyamana wa taqasyu'ana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa siyamana wa tilawatina wa sa'ira a'malana tama wa fir lana dhunubana ammah wa la tu'adzibna yawmal qiyamah innaka ala kulli syai'in qadir.
Allahumma arzuqna lailatal qadri, Allahumma ja'alna mimman yasumuna wa man yaqumuna fi syahri ramadhana imanan wa ihtisaba. Allahumma ja'alna mimman qama wa man sama ramadhana imanan wa ihtisaba waghfir lana dhunubana ma taqaddama min dhunubina. Allahumma ya arhamar rahimin, ya Allah berkatikanlah kami, ya Allah rahmatikanlah kami, ya Allah ampunilah segala dosa-dosa kami dalam bulan yang berkat ini, ya Allah. Terimalah segala amalan yang kami kerjakan, ya Allah, daripada ibadah salat, daripada ibadah puasa, daripada zikir, bacaan Quran dan sedekah kami, ya Allah, dan seluruhnya, ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, berilah ketetapan istiqamah kepada kami, ya Allah, berilah kepada kami akan petunjuk dan taufik daripada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikanlah kami keberkatan dalam bulan Ramadan ini, ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikanlah bagi kami Lailatul Qadri, ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikanlah penerimaan akan segala amalan kami dan juga keredaan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami termasuk mereka yang mendapat pelepasan api neraka-Mu, ya Allah, pelepasan daripada siksaan neraka-Mu, ya Allah. Dan jadikanlah kami termasuk di antara mereka yang Kau kurniakan nikmat syurga-Mu, ya Allah, dan jadikanlah kami termasuk mereka yang Engkau berikan nikmat syurga-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahil alamin.